Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung tentang adab-adab membaca Al-Quran ini. Sikit lagi. Adab yang seterusnya ialah membaca Al-Quran itu dengan suara jahar, yakni keluar suara. Maka itu adalah lebih utama dan ia dapat membangkitkan semangat jiwa dan memalingkan pendengaran kepada bacaan Al-Quran bagi manfaat bagi orang-orang yang mendengarnya, serta dia boleh berkonsentrasi menumpukan segenap perasaannya. Tapi lebih utama baca Quran ni dengan suara jahar, keluar bunyi dengan suara yang ada suara lah, bukan dengan bisik-bisik. Sebab kalau bisik-bisik ni tuan-tuan, ada yang kata bisik-bisik ni dia bukan membaca. Cumanya kalau dengan suara yang keras itu, suara yang kuat itu, suara yang bersuara itu, khawatir timbul perasaan riak. Ialah bila kita baca dengan keluar suara, orang dengar. Bila orang dengar, timbul satu perasaan dalam hati, sedap suara aku. Biar orang dengar. Kok boleh jadi menantu kan? Biar orang dengar. Ataupun apa-apa timbullah penyakit-penyakit dalam hati ni. Kadang ada berlawan tuan-tuan. Tengok kawan tu baca Quran sana, oh, kau baca ya? Kau ingat sedap suara kau, nanti aku pula baca. Pun ada juga. Ataupun suara itu akan mengganggu orang lain. Ni bukan cakap saya, ni cakap kitab ni. Ataupun dengan bacaan Al-Quran itu mengganggu orang lain. Ustaz, Quran boleh ganggu orang ke? Boleh. Kadang-kadang kawan kita tu ada baby. Baby tu baru nak tidur, dengar baca Quran kuat, baby tu terjaga daripada tidur. Menangis dia tak boleh nak tidur. Lagi-lagi zaman sekarang tuan-tuan, orang baca pakai mikrofon, mikrofonnya disetting pelepek bunyinya. Ada tuan, sampai orang buat report polis kan dekat surat khabar tu, sebab surau sebelah rumah dia tu pasang ngaji kuat, pelepek bunyinya. Jadi bila pelepek, ni pun belepek, betul lah perkataan Jawa tu. Dia bila pelepek, terus dia pelepek, sehingga boleh merosakkan pendengaran, pencemaran bunyi. Berlaku pencemaran bunyi. Ataupun mengganggu orang yang sedang membuat ibadat yang lain, terutamanya solat. Ada orang solat tempat ni tuan-tuan, tiba-tiba kita baca Quran dengan kuat sehingga mengganggu orang solat. Maka membaca Al-Quran dengan suara yang perlahan adalah lebih utama. Dia baca kuat dengan larangan anjuran baca kuat dengan
anjuran dengan larangan membaca kuat, ada hadisnya tuan-tuan. Antaranya dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ma'adzinallah li syai' ma'adzina lin nabi hasanis saut bil Quran yajharu bihi yataghanna. Allah tidak mendengarkan sesuatu sebagaimana dia mendengarkan suara merdu Nabi yang melagukan Al-Quran dengan suara yang jahar, suara yang kuat. Dan ada satu hadis yang lain sahih juga riwayat Bukhari. Satu ketika Nabi sedang berada, kan rumah Nabi kan melekat dengan masjid. Jadi sahabat Nabi baca Quran dengan kuat. Lalu Nabi keluar, oh ini apa baca kuat-kuat ni? Boleh mengganggu orang. Jangan baca Quran sampai mengganggu orang. Ini antara benda yang menjadi perbahasan dan perbincangan, menjadi isu. Contohnya, jamaah sebut setengah masjid dan setengah surau sebelum azan dia bunyikan bacaan Al-Quran dengan kuat sehingga mengganggu persekitaran, terutamanya apabila kita duduk dalam persekitaran masyarakat majmuk. Kancung mungkin okeylah sikit kot, tak masalah. Sebab semuanya Jawa Islam, tak ada Jawa Hindu kan. Semua Jawa Islam, mungkin tak jadi masalah. Mungkin walaupun persekitarannya semua Islam, tapi mungkin ada orang yang malam tak boleh tidur, baru nak tidur dah pula suraunya bunyi pula dengan ngaji Quran, kacau dia nak tidur umpamanya. Contoh ataupun lain-lain. Ini semua bergantung kepada kebijaksanaan. Sebab itu dua-duanya ada nas. Jadi dia kena tengok kebijaksanaan. Adapun ayat yang menyebutkan supaya apabila kita mendengar Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu, maka dengarlah ia dan diam. Ulama-ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan ayat ini turun tentang membaca Quran di dalam sembahyang. Dan setengah riwayat kata tentang khutbah dibacakan oleh khatib. Mana khatib membaca khutbah tu akan ada bacaan Al-Quran. Maka semua kena diam dan dengar. Walaupun ada setengah ulama mengatakan bukan setakat dalam sembahyang sahaja, bila imam baca Quran, makmum kena diam dan dengar, sebagaimana yang diperkuatkan oleh beberapa hadis lagi. Tetapi juga untuk semua keadaan. Maknanya kalau ada orang baca Quran, kena diam, dengar. Jadi dekat sini tuan-tuan, itu jelas ayat tadi tu jumhur ulama tafsir kata berkaitan dengan baca Quran di dalam sembahyang. Maknanya bila imam baca Quran, makmum kena dengar dan diam. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala alaih dalam kitabnya Al-Majmu' dia ada menyebutkan tentang beberapa saktah di dalam sembahyang. Antaranya diam seketika selepas daripada imam membaca Fatihah, sekira-kira makmum selesai membaca Fatihahnya, bagi mengkompromikan dua hadis. Satu hadis yang mengatakan bahawa tidak ada sembahyang, la salata liman lam yaqra'u bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sembahyang bagi mereka yang tidak membaca surah Fatihah. Sebab itu mazhab Syafi'i menetapkan imam dan makmum kena baca Fatihah. Kemudian
Hadis yang lain menyebutkan satu ketika Nabi baca surah, sahabat sibuk baca Fatihah kat belakang. Masing-masing baca kuat pula tu. Lepas sembahyang Nabi pun tegur, kenapa baca Fatihah atau baca Al-Quran ketika aku sedang baca ayat Quran dalam sembahyang? Lalu Nabi memerintahkan supaya diam ketika imam membaca ayat Quran di dalam sembahyang. Dan hadis ini dipegang oleh mazhab yang lain daripada mazhab Syafi'i. Baik itu dalam mazhab yang lain, apabila imam membaca surah, maka makmum diam, tak baca Fatihah pun tak apa. Berdasarkan hadis yang lain, al-imamu dhamin, imam itu menjamin bacaan makmumnya. Sebab tu jadi imam ni berat dia punya tanggungjawabnya. Sebab dia kena menanggung bacaan imam, bacaan makmum. Tetapi mazhab Syafi'i pada masa yang sama berpegang kepada hadis yang tadi, iaitu tak sah kalau tak baca Fatihah dalam sembahyang. Sebab tu mazhab Syafi'i mensyaratkan supaya Fatihah dibaca pada tiap-tiap rakaat. Jadi bila imam baca surah, makmum baca Fatihah, dia bertentangan pula dengan ayat yang mengatakan supaya bila dibacakan Quran diam dan dengar. Dan juga hadis yang melarang sahabat untuk membaca Fatihah atau ayat Quran ketika Nabi sedang membaca surah di dalam sembahyang. Lalu para ulama, sebahagian ulama Syafi'i mengkompromikan kedua-dua hadis ni. Lalu mereka kata disukai kalau sekiranya imam itu berhenti seketika selepas daripada baca surah Fatihah, sekira-kira makmum boleh membacakan surah Al-Fatihah habis. Sebab tu biasanya kalau imam yang faham, dia akan lepas waladdallin amin, dia akan berhenti sekejap, sebentar, sekira-kira. Ada juga orang tanya, Pak Imam, masa Pak Imam senyap lepas baca Fatihah tu, Pak Imam baca apa ni? Ada yang tanya juga macam tu. Kita bacalah surah yang kita nak baca selepas daripada tu supaya jadi pengulangan, mengukuhkan lagi bacaan. Dulu masa saya mula-mula jadi imam, tuan-tuan, saya bawa benda ni, maknanya lepas daripada baca Fatihah kita pun berhenti sebentar, seketika. Lepas tu baru baca surah. Sekira-kira makmum baca surah, baca Al-Fatihah, barulah kita baca surah. Lepas tu satu ketika imam-imam surah kat kancung ni semua dipanggil khusus dekat Ildas. Ada satu imam tu, dia komplain, dia tanya, ada imam masjid tempat saya tu, saya lah, bila baca Fatihah, lepas baca Fatihah dia berhenti sebentar. Betul ke tu ustaz ni? Dia boleh tanya. Dia petikai. Ustaz tu jawab, betul lah tu, dia kata. Sebab dalam mazhab Syafi'i memang begitu. Saya tahu cerita tu pasal apa? Sebab bapak saya pun ikut kursus. Arwah bapak itu kursus. Jadi dia pun ceritalah benda tu. Jadi itu keadaan ikut mazhab Syafi'i, tuan-tuan. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, tuan-tuan, bacaan Al-Quran di tempat-tempat, contoh kedai mamak. Kita pergi Medan kat kedai mamak, dia pun pasang kaset bacaan Quran. Agak-agak sesuai ke tak sesuai? Itu. Yang kedua, mantu. Okey, mantu kita nak islami kan, kita tak naklah pancaragam kugiran. Lalu kita pun pasanglah kaset baca Quran ketika mantu. Sesuai atau tidak sesuai? Soalan yang pernah ditanya kepada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, tuan-tuan, ialah kedai biasalah, kedai jual barang-barang biasa memasang bacaan Al-Quran. Lalu dia pun bawalah ayat Al-Quran yang mengatakan, kalau dibacakan Al-Quran, wa idza quri'al Al-Quran fastami'u wa ansitu lahu, apabila dibaca Al-Quran maka kamu kena dengar dan diam. Maka dijawab oleh Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan,
Dia tengok keadaan. Jika sekiranya ayat Al-Quran itu dipasang dan tidak di tempat ataupun suasana yang kalang kabut dan hiruk pikuk, maka tak jadi masalah. Orang sambil buat kerja, sambil boleh dengar bacaan Al-Quran. Tapi kalau kiranya di tempat yang tidak berlaku sedemikian, maknanya hiruk pikuk dengan manusia. Contoh dekat market, dengan seorang kata, "Oh, ikan murah, mari." Agak-agak sesuai tak? Dipasang Al-Quran. Sudah tentu tak sesuai. Sehingga menyebabkan bacaan Quran itu menjadi larau. Orang tak dengar. Orang tak ambil peduli dengan Al-Quran, tuan. Sama dengan warung ataupun dengan restoran. Orang pergi restoran ni, medang, sambil medang nak apa? Nak mengumpat. Jumpa kawan nak ceritakan, nak borakkan gedang-gedung. Lepas tu ada pula ngumpat-ngumpatnya lagi. Agak-agak sesuai tak kalau restoran pasang Quran? Takkan kita masuk restoran semua mesti diam, senyap aja, tuan-tuan. Ngaji, senyap. Makan dengan senyap, tuan-tuan. Kalau dalam protokol dan etiket, tuan-tuan, makan tu tak boleh senyap. Dia kena berbual, tetapi dengan perbualan yang sopan, bukan dengan pengguyu lakak-lakak, tak ada. Sama dengan tempat mantu. Orang mantu kan jumpa kawan. "Oi bang, lama tak jumpa bang. Boraklah, bini sekarang berapa?" Contoh kan, ditanya apa semua kan, borak-borak. Sesuai tak dekat mantu tu untuk dipasang baca Al-Quran? Pada saya tak sesuai. Sebab itu pada zaman Nabi sendiri, bila Sayyidatina Aisyah balik daripada mantu orang-orang Ansar, Nabi tanya, "Ada bunyi-bunyian tak?" Pancaragam lah, istilah zaman sekarang pancaragam lah. Tapi pancaragam zaman dulu pun agogo lah, zaman Nabi tu. Tapi sebab Nabi kata orang-orang Ansar ni disukakan dengan hiburan seperti itu. Maknanya majlis kahwin ni majlis nak happy, tuan-tuan. Happy lah, dapat menantu, dapat bini cantik kan, dapat suami sadu, beri suasana gembira. Jadi disambut dengan keadaan yang bergembira, tuan-tuan. Itu suasana-suasana yang patut ataupun tidak patut untuk dibacakan. Kalau majlis perasmian mesyuarat PIBG, mula-mula baca Quran dulu, itu sesuai lah. Sebab time baca Quran tu semua senyap, didengar kan, ambil berkat, ambil pengajaran. Itu tak apalah, tak masalah. Ataupun dekat rumah boring, daripada asyik dengar lagu rock aja kan, kita mau pasang Quran sambil-sambil nyapu, sambil basuh pinggan, sambil apa, sambil-sambil itu kita boleh ikut dengar, ikut baca Quran. Itu tak apa, okey, tak masalah. Jadi mengikut kebijaksanaan. Yang ketiganya, tuan-tuan, ketika sembahyang, perlu tak pasang mikrofon dekat menara? Itu tak apa. Qiyamul Lail pun pasang kat menara. Tengah pukul 4 pagi, tuan-tuan, orang pagi ada turu, dia pun pasang, baca apa, solat tasbih. Tak imam pun baca kuat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian dengan doa munajatnya lagi. Benda tu mengganggu persekitaran. Maka sudah tentu tidak sesuai. Kadang-kadang, tuan-tuan, ada, contohnya tempat kita ni banyak surau. Katalah surau tempat saya tu pun pasang mikrofon. Imam sembahyang pun pasang mikrofon. Hari Jumaat pula tu baca surah Sajadah. Surah sebelah sampai dengar bacaan tu kan. Dia pun nak baca surah Sajadah, belaga, sampai dia pun tersasul-sasul baca. Sebab apa? Terganggu dengan bacaan surah Sajadah, surah sebelah, sebagai contoh. Jadi benda-benda ni semua adalah benda-benda yang perlu dipikirkan. Okey, sebab itu, okey, tak apalah, kita tak ambil lah Berjawatankuasa Fatwa Negeri Perlis. Nanti orang kata tu negeri Wahabi, tak boleh pakai. Kita ambil Pulau Pinang Berjawatankuasa. Berjawatankuasa Pulau Pinang fatwa telah mengarahkan agar masjid-masjid hanya azan sahaja menggunakan mikrofon di atas menara. Yang lain-lain, bacaan Quran ke, kasidah ke, tarhim ke tahrim, tarhim subuh,
tak perlu menggunakan, dan ketika sembahyang tak perlu menggunakan suara luar. Lebih-lebih lagi di Pulau Pinang ni, kita tahulah dia adalah negeri yang berbilang bangsa. Jadi telah diarahkan keluar itu. Dah pula Mufti Pulau Pinang dituduh Wahabi juga. Masalah tuan-tuan. Mufti Pulau Pinang saya kenal sebab dia kawan saya tuan-tuan. Dia bukan Wahabi tuan-tuan. Tapi itu antara keputusan-keputusan yang dibuat oleh beberapa mufti-mufti di beberapa tempat tuan-tuan. Jadi dekat situ samalah seperti yang dikatakan dalam kitab ini, bila suara secara jahar itu dikhawatirkan timbul rasa riak atau akan mengganggu orang lain, seperti mengganggu orang yang sedang sembahyang dan sebagainya, maka membaca Al-Quran dengan suara perlahan itu adalah lebih aula dan lebih utama. Seterusnya, baca Al-Quran, tengok mushaf ataupun baca secara hafal, mana yang lebih utama? Kita baca Quran, kita membuka Quran, tengok, baca, walaupun kita hafal tapi kita baca dengan cara tengok mushaf, ataupun kita baca secara hafalan. Duduk kat tiang tu, sandar, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, hafal Quran kan, kita membaca. Mana yang lebih utama? Maka dalam hal ini ada 3 pandangan ulama. Yang pertama, membaca secara langsung daripada mushaf adalah lebih utama, kerana tengok mushaf, tengok huruf-huruf Quran itu juga merupakan satu ibadat. Oleh kerana melihat, membaca, dia akan dapat 2 pahala. 1 pahala membaca Quran, 1 pahala melihat kepada ayat-ayat Al-Quran. Maka dia dapat 2 fadilat. Fadilat membaca Quran dan fadilat melihat akan ayat-ayat Al-Quran. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, membaca secara hafalan lebih utama, kerana perkara ini lebih mendorong kepada perenungan dan pemikiran makna dengan lebih baik. Mungkin bagi setengah orang je, secara hafalan tu dia pun dapat, kalau faham bahasa Arab lah. Kalau tak faham bahasa Arab, macam kita orang Jawa tuan-tuan, baca hafal ke, baca tengok pun tak faham juga, tak ada apa-apa. Dan pandangan ini dipilih oleh Al-Imam Al-Is bin Abdul Salam. Dia mengatakan, Imam Al-Is bin Abdul Salam mengatakan, ada yang berpendapat bahawa membaca Al-Quran secara langsung dari mushaf lebih utama, kerana dia mencakup perbuatan 2 anggota, iaitu lisan dan penglihatan. Sedang pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan. Menurut beliau, menurut Al-Is Ibn Abdul Salam, mengatakan pandangan ini tak tepat, kurang benarlah. Kerana tujuan utama baca Quran ialah tadabbur, bukan semata-mata baca. Tadabbur dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sad ayat yang ke-29. Pada Al-Is Ibn Abdul Salam, membaca dengan melihat mushaf itu akan mengganggu maksud tadabbur. Maka pendapat yang kata membaca tengok mushaf lebih baik adalah pendapat yang lemah menurut Al-Is Ibn Abdul Salam. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ikut kondisi masing-masing. Kalau dia membaca secara hafal, lebih menimbulkan tadabbur kepada Al-Quran itu tuan-tuan, perenungan, pemikiran, konsentrasi terhadap ayat-ayat, maka itu lebih baik daripada membaca dengan tengok mushaf. Tapi kalau sekiranya membaca melalui mushaf itu lebih menghasilkan rasa tadabbur, maka itu lebih baik membaca dengan melihat pada mushaf.
Tapi kalau sekiranya dua-dua sama, tengok mushaf pun bertadabbur, baca hafalan pun bertadabbur, maka pandangan ini kata membaca tengok kepada mushaf itu adalah lebih utama. Saya personally, saya setuju dengan pandangan ini, ikut kondisi masing-masing. Ada orang dia baca secara hafalan, dia lebih konsentrasi, lebih faham, menghayati akan makna-makna ayat Al-Quran tu. Saya walaupun saya hafal, tapi saya lebih suka tengok mushaf. Tepat bila tengok mushaf tu, saya nampak perkataan tu, saya lebih faham maknanya. Walaupun tak semua, ada jugalah beberapa perkataan yang tak faham, kita rujuk pada terjemahan atau rujuk pada kamus untuk lebih memahami akan makna Al-Quran itu, tuan-tuan. Sebab itu tujuan utama Quran diturunkan, untuk kita renung ayat-ayatnya, fahami maknanya, bukan untuk dimusabaqahkan siapa paling sedap baca. Kita siapa paling sedap baca, berlumba-lumba tuan-tuan dengan taranum masing-masing, faham pun dah. Sebab tu perangai tak pernah berubah, sebab tak faham dengan ayat Al-Quran, tuan-tuan. Okey, itu berkaitan dengan mana yang lebih baik, tengok mushaf ke atau baca secara hafal. Ini terpulang kepada kondisi masing-masing, terpulang pada tuan-tuan mana yang lebih baik. Dalam keadaan kita tak faham bahasa Arab ni, tuan-tuan, yang paling baik kita baca Quran tengok mushaf, tengok terjemahan. Tak apalah lambat khatam, tak apa, tuan-tuan. Ataupun tuan-tuan cuba try sekali test. Cuba try test sekali. Tuan-tuan baca maknanya sahaja, tak payah baca Arabnya, baca maknanya sahaja sampai habis. Macam baca buku novel tu. Percayalah tuan-tuan, tuan-tuan akan dapat sesuatu daripada Al-Quran, lebih daripada tuan-tuan baca Arabnya sahaja. Tak percaya test. Sebab saya dah test. Dululah zaman saya tingkatan 2 ke tingkatan berapa tu, arwah bapak baru beli Al-Quran terjemahan Indonesia. Masa tu Ar-Rahman belum keluar lagi. Kita pun bacalah dengan asyik mahsyuknya, daripada Alif Lam Mim tu sampai surah An-Nas, baca makna je, tuan-tuan. Daripada situ kita tahu bahawa dalam Quran ada ni, dalam Quran ada ni, dalam Quran ada ni. Walaupun kita tak hafal ayatnya apa, tapi kita tahu dalam Quran ada benda tu. Kemudian ulang balik, kali ni baca Arabnya dengan baca perkataan terjemahannya. Salah satu keajaiban Al-Quran ni, tuan-tuan, hari ni kita baca, kita jumpa sesuatu dalam Al-Quran, khatam. Besok kita baca lagi, baca dengan makna ni, bukan baca macam itu aja. Baca macam itu aja tak dapat apa-apa. Bukan tak dapat apa-apa, maksudnya dapat pahala lah, tapi tak dapat sesuatu daripada Al-Quran itu. Tapi kalau kita baca dengan makna ni, tuan-tuan, baca lagi sekali, kita akan dapat benda baru. Padahal hari tu dah baca, tapi macam tak jumpa benda tu. Baca lagi sekali, dapat benda baru, khatam. Besok baca lagi sekali sampai khatam, dapat lagi benda baru, tuan-tuan. Itulah kemujizatan dan keistimewaan Al-Quran. Tuan-tuan bayangkan kalau kita faham bahasa Arab, tuan-tuan, dapat baca Quran, tak payah tengok terjemahan, faham. Lagi nikmat, tuan-tuan. Percayalah, tuan-tuan. Kalau ada peluang, tuan-tuan, belajarlah Al-Quran, apa ni, terjemahan perkata tu, sambil-sambil kita dapat belajar bahasa Arab. Kalau ada siapa yang boleh ajar, bawa pergi surau ni, eloklah tu, tuan-tuan, untuk belajar Quran terjemahan perkata. Sambil-sambil kita dapat perkataan-perkataan Arab, kita faham makna Al-Quran. Jadi bila kita baca Quran dalam sembahyang, kita pun faham. Baca Fatihah, kita faham. Fatihah semua orang faham lah. Sampai faham tu sampai jadi tak faham. Sampai jadi tak faham, tak peduli dengan faham ni.
Dia faham dah alhamdulillahirabbil alamin itu segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Dia faham. Tapi macam tak faham aja. Seterusnya, mengajar Al-Quran dan menerima upah daripada mengajarkan Al-Quran. Boleh tak mengajar Quran ni kita ambil upah? Mengajarkan Al-Quran ini termasuk fardu kifayah. Bukan semua orang wajib. Maknanya fardu kifayah ni maksudnya wajib yang kena pada semua orang, tetapi cukup jika dilakukan oleh sebahagian daripada orang. Kalau tak ada orang yang melakukannya, semua berdosa. Itu fardu kifayah. Jangan ingat fardu kifayah ni kau buat aku tak payah. Tak, fardu kifayah prinsipnya kewajiban yang kena pada semua orang. Tapi bila sebahagian orang buat, maka orang yang lain itu terlepas daripada kewajiban itu. Contoh macam menguruskan jenazah. Kewajiban itu terkena pada semua orang untuk menguruskan jenazah, bukan pada tok imam jenazah. Itu kita kena faham. Sebab itu kalau tok imam jenazah tak ada dekat kampung, dia balik kampung bini dia, balik kampung mertuanya, ada orang mati, masing-masing kepi. Dia tak akan berlaku seperti itu. Sebab semua orang berkewajiban untuk menguruskan jenazah. Sebab itu mata pelajaran mengurus jenazah masuk dalam silibus di sekolah. Sebab dia fardu yang terkena pada semua orang. Cuma takkanlah satu kampung 500 orang nak uruskan satu jenazah. Cukuplah 5 orang kan. 500 orang uruskan jenazah, roboh rumahnya kan. Ini fardu kifayah, cukup 5 orang dah uruskan. Okey, semua terlepas daripada dosa. Tapi kalau tak ada yang uruskan jenazah sampai 2-3 hari jenazah tak diuruskan, pasal apa? Imamnya cuti. Tuan-tuan berdosalah semua. Sebab kewajiban itu kena pada semua orang, tuan-tuan. Termasuk mengajar Al-Quran ini termasuk fardu kifayah. Sedangkan menghafalnya merupakan satu kewajiban bagi umat Islam agar tidak terputus jumlah kemutawatiran para penghafal Al-Quran, di samping untuk menghindarkan timbulnya perubahan dan penyimpangan. Bila tugas ini telah dilakukan oleh sebahagian orang, maka gugurlah kewajiban ini daripada yang lainnya. Bila tidak satu pun melakukannya, maka semuanya berdosa. Itu fardu kifayah. Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu meriwayatkan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Belajar Quran ni termasuk segala-gala ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Macam malam ni lah, kita adalah orang yang terbaik insya-Allah. Sebab malam ni kita belajar ulum Quran, belajar tentang Al-Quran, tuan-tuan. Cara mempelajari Al-Quran ialah dengan menghafal ayat demi ayat. Inilah yang biasa dipakai dalam media pendidikan moden. Itu sekolah biasalah. Dia daripada darjah 1 tak silap, dia dah mula hafal beberapa surah, terutamanya surah yang perlu dibawa di dalam sembahyang. Paling tidak, tuan-tuan, surah Al-Fatihah. Itu semua orang kena tahu, sebab surah Al-Fatihah surah yang wajib dibawa dalam sembahyang, tuan. Abu Aliyah kata pelajari Al-Quran 5 ayat kerana Nabi mengambilnya dari Jibril AS 5 ayat. Itu cerita tentang belajar Al-Quran, tuan. Hafal Quran ni macam-macam kaedah. Ada kaedah Pakistan, ada kaedah Turki, ada kaedah Turki. Ada yang bagi tahu saya, dia tak hafal ikut urutan. Dia ambil dulu juzuk 1, kemudian hafal pula juzuk 15, hafal juzuk 2, hafal pula juzuk 16, hafal juzuk 6. Dia dirojak-rojakkan, kemudian baru
Dah hafal semua tu baru dihimpunkan. Yang biasanya dia akan hafal daripada mula, daripada surah Al-Fatihah, Al-Baqarah sampailah surah An-Nas. Ada yang biasanya pula juzuk amma dulu. Hafal juzuk amma dulu daripada amma yatasaalun sampai habis. Yang saya ikuti, tiap-tiap satu ayat kena baca 40 kali. Amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun, 40 kali. Selesai tu baca ayat kedua. Ayat kedua baca 40 kali. Selesai 40 kali, baca ayat pertama balik. Ayat kedua, ayat ketiga baca 40 kali. Itu cara yang kita belajarlah. Itu salah satu caralah, kaedah. Saya tanya kepada Tok Guru, 41 tak boleh ke Tok Guru? Tak boleh. 40. 39 tak boleh, mesti 40 dia kata. Itu yang ada yang menghafal tu siap duit siling, 40 keping duit siling dengan 2 pinggan. Apa satu masukkan satu sini, apa satu masukkan satu sini, apa satu masukkan apa sini. Habis siling dekat sini cukup 40 kali lah. Saya pun tak tahulah apa rahsia 40 kali, tapi betul tuan-tuan, melekat. Baca 40 kali tu jadi melekat. Itu salah satu kaedah nak menghafal Quran lah tuan-tuan. Sekarang ni masalahnya, boleh tak kita mengajar Al-Quran menerima bayaran daripada orang yang belajar? Para ulama berbeza pandangan boleh atau tidaknya menerima bayaran daripada mengajarkan Al-Quran. Sebahagian ulama kata boleh, sebahagian ulama kata tak boleh. Quran kan ada Quran, Nabi ngajar Quran ada dapat upah. Tak minta upah kan? Ulama-ulama yang menguatkan pendapat yang membolehkan mengambil upah mengajar Al-Quran berdasarkan sabda Nabi, inna ahaqqa ma akhadhtum alai ajran kitabullah. Pekerjaan yang paling berhak kamu ambil upahnya ialah mengajarkan kitab Allah. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Dan dalam satu riwayat yang lain tuan-tuan, aku nikahkan engkau dengannya dengan mas kahwin Al-Quran yang ada padamu. Itu dulu ada satu kumpulan kan, kahwin, mas kahwinnya apa? Quran je. Jadi isu tuan. Sebagian ulama telah membahagikan bentuk pengajaran Al-Quran dengan pembahagian beberapa jenis, lalu menjelaskan hukumnya masing-masing. Sebagaimana Abu Lais menyatakan dalam kitabnya, pengajaran Quran ni ada tiga jenis. Pertama, pengajaran yang kerana Allah semata-mata, tak ambil upah. Itu pertama. Yang kedua, pengajaran dengan mengambil upah. Maknanya dia tentukan upah. Nak ngaji dengan Quran aku kan, pengerasnya RM50 sebulan. Contoh. Itu yang banyak biasa orang buka kelas-kelas Quran. Dia sebut dia punya bayaran kelas satu kepala RM30 sebagai contoh. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengajaran dia tak syaratkan ada upah. Tapi kalau dibagi dia tak tolak. Yang pertama tadi tak nak. Aku ngajar ikhlas, tak nak. Tak ambil pun upah. Yang kedua, dia tetapkan upah. Kau nak ngaji dengan aku, upahnya sekian-sekian. Yang ketiga, dia tak bagi syarat. Berapa dibagi, dia ambil lah, tak masalah. Yang pertama, mendapat pahala, dan itu adalah merupakan tugas para Nabi alaihimussalatu wassalam. Nabi-Nabi ada ambil upah? Tak ada ambil upah, tuan-tuan. Manakala yang kedua diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan tak boleh dibuat, tak boleh menetapkan upah bagi mengajar Al-Quran berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ballighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Tak ada upah. Sampaikan ayat Quran. Tetapi ada sebagian ulama membolehkannya, menetapkan upah bagi mengajar Al-Quran. Yang lebih baik ditempuh oleh pengajar Al-Quran ialah membuat perjanjian untuk hanya menerima bayaran bagi pekerjaan membimbing hafalan dan mengajar tulis menulis sahaja. Tetapi kalau dia menetapkan bayaran mengajar Al-Quran, aku kira tidak ada halangannya, kerana kaum muslimin telah mewarisi demikian sejak daripada dulu dan memerlukannya. Jadi maknanya benda tu sudah menjadi tradisi. Tradisi umat Islam sejak daripada dulu. Memang dia bila mengajar, menetapkan ataupun diberikan upah kepada orang yang mengajarkannya, tuan-tuan. Cuma jangan melampau sangatlah. Bayaran mahal. Pasal apa? Belajar Al-Quran dalam kelas pertama penerbangan ke Mekah. Ada kan? Belajar Quran, naik kapal terbang. Dari perjalanan daripada KLIA tu sampai Jeddah. 8 jam kan dia punya perjalanan. 8 jam tu duk belajar Quran dalam tu. Mahalnya belajar Quran, tuan-tuan. Ataupun belajar Al-Quran dengan cara naik Star Cruise, berlayar kat tengah laut 1 minggu sampai khatam belajar Quran. Yalah, dengan harga cruise-nya lagi, dengan apa, kira-kira tolak-tolak upah ngaji Qurannya tu pun mahal lagi. Takkan RM20. Ini tuan-tuan, komersial, dikomersialkan, tuan-tuan. Itu masalah. Manakala yang ketiga, tuan-tuan, boleh menurut pendapat semua ulama, maknanya boleh kita menerima dengan tanpa menetapkan. Kita duduk mengajar-ngajar, tiba-tiba orang bagi kita, Ustaz, ambil. Kita boleh terima, tak masalah. Itu menurut pendapat semua ulama. Kerana Nabi sendiri menerima hadiah. Nabi sendiri menerima hadiah daripada orang-orang tetamu-tetamu beliau, tuan-tuan. Dan di antara hadis yang paling kuat digunakan ialah hadis tentang sahabat Nabi yang menjampi satu ketua kampung yang kena sengat kala jengking. Dia baca surah Al-Fatihah, ditiup dekat air, disapukan dekat ketua kampung tu, sembuh ketua kampung tu. Dibagilah seekor kambing. Jadi kawan-kawan dia tengok, wah, kambing ni kenduri kita malam ni. Tapi sahabat yang tu, tak boleh. Ini dapat kambing ni sebab kita duk bacakan ayat Quran kepada ketua kampung. Tak boleh makan. Tunggu kita balik jumpa Nabi, tanya Nabi, boleh tak makan kambing ni? Melepaslah semua. Tunggu hukum dulu. Besok bila jumpa dengan Rasulullah SAW, Nabi pun tanya, boleh minta sikit tak? Maknanya boleh lah. Maknanya boleh. Okey, azan, tuan.
Okey, ada soalan dekat ni tuan. Bagaimana kalau mengajar Al-Quran atau fardu ain ke apa ke menjadikan pendapatan harian ke Ustaz? Sebagaimana yang disebutkan tadilah. Maknanya ulama kata boleh, tak masalah. Kalau untuk menjadikan pendapatan bulanan bolehlah. Boleh, tak masalah. Pasal dia tak ada kerja lain. Dia mengajar, memang itulah kepandaian dan kepakaran dia untuk mengajarkan Al-Quran. Sama macam cikgu sekarang ni lah. Cikgu kan dibayar gaji kan. Dibayar gaji dengan khusus, utamanya ustaz-ustaz, ustaz fardu ain dan sebagainya. Ditetapkan gaji secara khusus. Maka berdasarkan kepada pandangan ulama yang telah kita sebut tadi, memang ada sebagai ulama kata tak boleh, tapi sebagai ulama kata boleh, tak masalah. Boleh diperdagangkan, Ustaz? Itu perdagangkan tu dah jadi bentuk, dah namanya lain tu. Kalau kita buat macam mengaji lah, mengaji rekan-rekan kita buat untuk jualan. Perdagangkan tu yang macam saya sebut lah tadi tu. Ngaji kat Star Cruise lah, bayaran beberapa ribu. Tapi pengajaran yang sebenarnya Ustaz, bagi saya lah, kalau kita antara buka face to face lah kata orang tu. Kalau yang lain-lain saya tak boleh Ustaz. Dia maksudnya yang lain tu macam mana? Kita sekarang ni lah,
kita dapat ustaz tempat kita macam tu lah. Kalau yang belajar macam dekat Facebook apa, tanpa kita mengetahui muka dia macam mana ke apa ke, atau apa kata orang tu Online. Ada online tapi rakaman kan ustaz. Ya, dia sebenarnya macam yang disebut tadi itu, belajar Al-Quran ini dia sepatutnya secara bermusyafahah, ataupun secara bertemu, bertalaqi, bersemuka di antara guru dengan guru. Cumanya bentuk bersemuka zaman sekarang ni boleh menggunakan online secara live. Kalau secara rakaman itu memang bukan kaedah yang sewajarnya untuk mempelajari Al-Quran, bahkan dalam mempelajari ilmu-ilmu lain. Contoh sekarang ni banyak orang belajar dengan YouTube sahaja. Itu yang jadi masalah. Akhirnya bila dengan YouTube, bila ada benda yang dia tak faham, dia nak tanya siapa? Bila dia tak faham, dia tak dapat tanya siapa, akhirnya dia buat ikut kepala otak dia sendiri. Jadi bila kepala otak dia itu yang jadi masalah tu. Apa ni? Dia boleh. Maknanya belajar ni memang kena berguru. Dengan YouTube dan sebagainya sebagai tambahan. Maknanya kita akan buat tak apa, belajar dengan YouTube tak masalah. Kita tanya, ada masalah, kita tanya kepada guru kita yang telah kita tetapkan sebagai guru kita. Tapi belajar Quran memang kena menggunakan guru lah. Sebab nanti guru akan menyemak bacaan kita sama ada betul ataupun tak betul. Sebab kalau kita guna YouTube aja, YouTube tu sebutannya tu kita dengar kat situ. Tapi bila kita baca, tak ada siapa yang dengar kita punya sebutan. Kok sebutan kita tu tak berapa nak betul, walaupun betul. Jadi tak ada orang yang nak menegur cara sebutan kita itu. Allah Alam. Ada lagi? Dia kalau dah sampai peringkat berebut tu dah dia bukan masalah boleh tak bolehnya dibayar gaji. Jadi masalahnya jadi benda tu, kau jadi imam tu kerana apa? Kerana dapat gaji ke ataupun kerana apa? Senang je kalau tak nak berebut, jangan bagi banyak-banyak. Bagi sikit je. Kalau banyak nanti orang berebut tuan. Tapi jadi imam masjid kerajaan orang tak nak pula. Di masjid negeri macam mana ada imam tetap? Sebab dia kontrak. Kontrak orang tak nak. Allahu Alam. Okey, kita akhir dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal khusr lil ladzina amanu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallah.